Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya nak mengajar anda berkaitan bab 4 elektrik tingkatan 2. Jadi boleh rujuk pada buku teks Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 muka surat 65. Sebab hari ini saya nak ajar dua perkara. Yang pertama tentang reka bentuk litar peralatan elektrik dan yang kedua adalah tentang jenis sambungan litar. Okey, kita rujuk dulu pada subtopik 2.3.2 menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik iaitu keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Okey, ada tiga aspek penting dalam reka bentuk litar peralatan elektrik. Yang pertama adalah dari segi keselamatan. Okey, litar peralatan elektrik yang direka bentuk mestilah mempunyai ciri-ciri keselamatan. Ciri keselamatan ini penting kerana nak melindungi pengguna dan peralatan tersebut daripada berlakunya sebarang litar pintas. Dan yang kedua, kedudukan litar perlulah tersembunyi dan tidak dapat dicapai tangan serta tidak terdedah. Okay. Dan yang ketiga, melindungi keselamatan pengguna daripada renjatan elektrik yang boleh membawa maut. Jadi kalau murid-murid tengok pada gambar pada slide ini, okay, kita dapat lihat keadaan plug yang banyak disatukan ataupun disambungkan kepada satu soket buat pada satu masa yang sama. Jadi keadaan ini tentulah berbahaya. Yang mana kita dapat tengok wire pada plug ini juga dah rosak, okay, dah penebatnya dah terbuka sehingga menampakkan wire dalam dan dibalut, okay, sahaja. Jadi keadaan ini sekiranya berlaku dan ada di rumah anda, jadi tolong elakkan kerana boleh menyebabkan litar pintas dan juga kebakaran. Okay. Kita tengok pada aspek yang kedua pula. Okay, aspek kedua adalah kedudukan peranti dalam litar. Okay. Seperti mana yang kita tengok pada gambar slide ini menunjukkan tentang periuk nasi elektrik. Jadi murid-murid boleh juga melihat dalam buku teks kerana gambar yang sama juga iaitu berkaitan dengan periuk nasi. Kalau kita lihat pada periuk nasi ini di bahagian bawahnya, okey, di bahagian bawahnya merupakan kedudukan peranti yang diletakkan ataupun kedudukan litar yang diletakkan di bahagian bawah periuk nasi. Kenapa diletakkan di bahagian bawah periuk nasi? Kerana bertujuan untuk pertama adalah dari segi keselamatan lah, okey, dan kedua, supaya nampak kemas, menarik dan tersusun. Taklah nampak wire tu berserabut terkeluar daripada alat periuk ni dan sebagainya. Okay, kerana boleh menjejaskan keselamatan pengguna. Dan ini juga menyesuaikan, okay, keadaan periuk nasi ini untuk tujuan komersial, iaitu tujuan penjualan lah. Okay, jadi reka bentuk sesuatu peralatan elektrik itu mestilah, okay, mengambil kira kedudukan peranti peralatan itu di dalam sesuatu litar. Okay, jadi sekiranya nanti anda melakukan ataupun membina gadget, kita harap dapat memastikan kedudukan peranti itu adalah selamat, okay, dan kelihatan kemas supaya tidak melibatkan sebarang kemalangan lah kepada pengguna. Okey, kita tengok pula pada sambungan litar yang merupakan aspek yang ketiga. Okey, reka bentuk sambungan litar elektrik pada komponen atau peranti perlu disusun mengikut suatu tugas yang dikehendaki. Okey. Pertama, susunan reka bentuknya mestilah mempunyai ciri-ciri keselamatan. Okey, cekap, kemas dan juga berkualiti. Seperti mana anda boleh lihat, okey, pendawaian, contohnya pendawaian di rumah. Okey, kita boleh tengok hasil kerja yang kemas dan berkualiti apabila kita kurang nampak
Okey, wire-wire yang berselirat, wire-wire sambungan yang tidak kemas. Okey, itu merupakan sebenarnya contoh sambungan lita yang baik. Okey, yang kemaslah. Okey, dan yang kedua, okey, terdapat pelbagai jenis lita sambungan elektrik yang perlu anda ketahui dan kenali, yang mana akan saya terangkan sebentar lagi, iaitu antaranya lita tertutup, lita terbuka, lita pintas, lita salah kutub, lita bocor ke bumi serta lita bypass. Okey, baik ya. Okey, kita pergi pada contoh lita terbuka dan juga lita tertutup. Maknanya ini merupakan tajuk kita yang kedua, iaitu sambungan lita. Okey. Okay, anda boleh lihat dalam gambar ini seperti di paparan. Okey. Contoh lita terbuka dan juga lita tertutup. Okay, dalam istilah reka bentuk elektrik, lita terbuka bermaksud tiada aliran elektrik berlaku. Okey, seperti gambar ni lah, open circuit. Okey. Tiga sebab lita ini terbuka. Pertama, kita offkan switch. Kita tutup switch. Okey. Jadi bila cakap off switch, kita offkan switch bermaksud kita buka lita. Jadi tiada pengaliran elektrik berlaku. Yang kedua, mungkin disebabkan wire putus. Okey, jadi itu menjadi sebab lita itu terbuka. Dan yang ketiga, perkakas elektrik rosak. Okey, ini juga merupakan sebab ketiga lita itu terbuka. Tetapi kalau lita itu closed circuit ataupun lita tertutup, ini bermaksud ada pengaliran elektrik pada lita tersebut dan menyebabkan mentol menyala seperti yang anda lihat pada slide ini. Okey, faham ya? Okay, kita pergi kepada seterusnya, lita pintas. Mesti anda pernah mendengar perkataan lita pintas. Jadi lita pintas seperti yang anda lihat pada gambar rajah slide ini, elektrik yang tidak mengalir, tidak melalui beban. Okey, boleh menyebabkan percikan bunga api dan kebakaran. Apa maksud elektrik mengalir tidak melalui beban ni? Bermaksud elektrik mengalir di luar lah, keluar daripada kawasan beban. Dia tidak terus kepada beban. Beban seperti yang telah kita pelajari dalam kelas yang lalu merupakan salah satu elemen elektrik. Okey, contohnya dalam gambar rajah ini, mentol ini merupakan beban. Jadi elektrik tidak mengalir melalui mentol ini. Okey, jadi dia terputus di antara wire ini yang menyebabkan percikan api berlaku seperti pada gambar rajah inilah. Okey, ini yang dikatakan lita pintas dan keadaan ini berbahaya serta boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Okey, lita bocor ke bumi. Lita bocor ke bumi merupakan lita yang terjadi akibat daripada kebocoran arus pada wayar hidup dengan badan logam perkakasan elektrik. Okey, kalau anda lihat pada gambar rajah slide ini, pada plug, pada pin tamatan plug 3 wire ni, okey, ada 3 jenis wire berwarna, okey, iaitu wire neutral dia berwarna biru, wire hidup dia berwarna coklat dan juga wire bumi yang berwarna hijau ataupun hijau berjalur kuning lah. Okey. Jadi bila berlakunya, sebagai contoh, bila berlakunya kilat ataupun petir yang kuat, pernah tak anda mengalami keadaan blackout dekat rumah ataupun bila dah blackout tu, okey, perkakasan elektrik atau satu rumah akan terputus lah. Maksudnya tak ada lagi elektrik lah. Okey, jadi keadaan ini disebabkan oleh terjadinya kebocoran arus pada wayar hidup. Jadi bila terjadi kebocoran arus pada wayar yang berwarna coklat ni, secara automatiknya, okey, fuse yang ada pada plug ini akan memutuskan lita dan menyalurkan arus elektrik tadi ke wayar bumi. Yang mana wayar bumi ni sebenarnya ada ditanam
di rumah, okey, dan dibenamkan ke dalam tanah, okey, untuk dibumikan. Keadaan ini merupakan lita bocor ke bumi. Okey. Lita bocor ke bumi ni memang ada lah sebenarnya untuk melindungi perkakasan elektrik supaya tidak rosak. Okey, kita pergi seterusnya kepada lita salah kekutuban. Okey, lita salah kekutuban ni berlaku pada peralatan DC. DC bermaksud direct current. Okey, ia terhasil akibat daripada salah pasang kekutuban pada sumber elektrik DC. Contohnya pada motor DC ni bila tersalah pasang kutub positif dan negatif, okey, mungkin wire merah yang sepatutnya positif pergi kepada negatif, wire hitam pergi kepada positif. Jadi keadaan ini menyebabkan motor akan berpusing secara terbalik. Okey, dia masih lagi boleh berfungsi, tetapi disebabkan lita ini salah keketuban, maka motornya akan berpusing terbaliklah. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali merupakan lita bypass. Okey, lita bypass ni merupakan lita lencongan atau kita panggil seperti lita pintas juga, tetapi lita pintas tu keadaan yang berbahaya yang menyebabkan tidak melalui beban. Tetapi untuk lita bypass ni dia masih melalui beban, tetapi dia tidak melalui alat pelindungan fuse. Okey, jadi bila berlakunya keadaan macam ini, okey, wire tidak pergi kepada alat pelindungan fuse, bermaksud apabila berlaku satu kebocoran ataupun berlaku satu keadaan contoh petir, kilat dan sebagainya, okey, maka peralatan itu akan boleh rosak, okey, dan tidak diputuskan wirenya dan wire itu tidak arus itu tidak dibumikan. Okey, yang kedua, wire hidup itu mungkin dilencongkan tidak melalui alat penyukat. Anda boleh tengok alat penyukat meter ni yang berada di rumah anda. Okey. Jadi wire hidup itu tidak melalui alat penyukat ini kerana bertujuan untuk supaya meter tidak dapat menyukat penggunaan tenaga elektrik yang berlaku di dalam rumah. Jadi sebenarnya keadaan ini merupakan satu penipuan lah yang dibuat oleh tuan rumah agar bil elektriknya tidak tinggi. Dan sebenarnya keadaan ini merupakan satu keadaan yang berbahaya sebab boleh merosakkan alat penyukat meter serta boleh merosakkan perkakasan elektrik. Dan lita bypass ini juga boleh menjadi punca kepada lita pintas tadi yang telah kita pelajari sebentar tadi. Okey, jadi elakkan keadaan macam ini. Okey, sekiranya anda nanti dah belajar berkaitan dengan elektrik, manalah tahu satu hari nanti bercita-cita untuk menjadi pendawai elektrik yang berjaya. Jadi elakkan buat sebeginilah, okey, untuk penipuan. Jadi kita perlu bersikap jujur dalam setiap kerja yang kita lakukan. Okey, itu saja hari ini. Pelajaran hari ini kita telah belajar dua perkara ya murid-murid. Pertama tentang reka bentuk lita dalam perkakasan elektrik tadi. Okey, yang mana menekankan tiga aspek iaitu keselamatan, okey, kedudukan peranti dalam lita serta sambungan lita, dan juga kita belajar tentang jenis-jenis sambungan lita. Okey, kita berjumpa lagi pada waktu lain, pada hari PDPR yang lain mengikut jadual PDPR anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.